Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ujian Allah bagi kepada kita yang namanya COVID-19, yang namanya coronavirus. Mana main nama ni ustaz? Saya pun tak tahu. No, tapi ada nama. Bahaya tak? Bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Satu benda yang Allah hantar mai kat kita tak nampak, tapi mampu untuk membunuh, bahkan dah membunuh ramai dah manusia yang berada di atas muka bumi ni. Bukan kata nanti sentuh tuan-tuan, dekat pun tak boleh. Tuan-tuan tengok hari ni duduk dalam masjid ni, Masjid Abdul Rahman Putra ni, kali pertama saya mai. Masjid Abdul Rahman Putra ni, tuan-tuan tengok ni dengan mata kepala hari ni, kita duduk, kita solat dalam keadaan masih lagi duduk jarak. Masih lagi duduk jarak 1 meter. Tuan-tuan sekalian, sampai hari ni walaupun duk teringin ni ustaz, bila nak boleh semayang diri dekat-dekat? Tu dia tuan-tuan. Dulu boleh semayang diri rapat-rapat, kita tak mau. Sampai imam duk kena bagi apa dia? Duk suruh kita rapatkan saf. Tu dia kata rapatkan. Kena panggil dulu. Kan? Nikmat tu Allah tahan sehari ni. Duk teringin nak berdiri rapat-rapat tapi tak boleh. Pasal apa? Ni pasal penyakit ni. Pasal virus ni, pasal coronavirus yang Allah Subhanahu wa taala hantar mai. Sentuh apa tahu lagi tuan-tuan sekalian. Tu sampai lah pun nak salam tak apa nak boleh. Jumpa mau duk angkat tangan bawah dada, dia kata ustaz tak apa nak lawah. Lawah tak lawah tuan-tuan, itulah syarat kita hari ni. Ni nak main masjid ni, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, kena tembak dulu kat luar. Mau duk tembak dulu, ni kira okey tu, tapi suara kepala di situ. Setengah dia angkat mai tak kat dia macam nak tembak kita. Kan setengah orang tuan-tuan dia tak mau mai. Kan dia solat jemaah ni insya-Allah ramai, tapi solat fardu ni tak apa nak ramai sangat. Pasal dia kata apa ustaz? Dia kata leceh ustaz, leceh. Nak kena bawa sejadah, nak kena pakai mask, nak kena tembak lagi suhu, nak kena scan, nak kena tulis lagi, macam-macam. Baik tak payah pi. Ni ujian. Ni ujian Allah bagi kepada kita ni. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada kita, pertamanya boleh jadi ianya adalah suatu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita yang namanya manusia. Allah bagi musibah ni kepada kita, pertamanya boleh jadi sebagai hukuman untuk kita. Kita sedar kita ada salah, kita ada buat silap, kita ada buat dosa, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sekalian, musibah yang Allah bagi kali ni dia agak luar biasa. Sebab apa ustaz kata luar biasa? Sebab sebelum ni bila mana kita diuji, kita diberi musibah tuan-tuan, diberi ujian, kita digalakkan untuk main masjid. Kita digalakkan untuk main solat berjamaah. Kita digalakkan untuk menuntut ilmu. Tapi hari ni tuan-tuan dengan musibah ni, COVID-19 ni tuan-tuan, coronavirus ni, tuan-tuan tengok awal-awal dulu bagaimana. Kalau saya sebelah Penang, saya imam di sebelah sana, 3 orang je tuan-tuan. Kedah pun saya rasa sama je kot, lebih kurang lah kot awal-awal dulu. Sama. 3 orang lah. Imam, Bilal, Siap. 3 orang ni je boleh main masjid tuan-tuan. Sampai ada antaranya anak Korea marah. Dia kata tengok mereka, macam mereka saja nak masuk syurga, marah. Macam kita tak mau masuk syurga. Dia duk tembak dalam WhatsApp, dia duk tembak dalam FB, duk abang duk marah tuan-tuan. Dia kata tengok apa nak jadi negara kita. Bukan negara kita aja tuan-tuan. Sebab orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, hei orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ati'u wa ati'u, maknanya apa dia? Tak ada pilihan. Tak boleh nak pilih ni. Nak taat boleh, tak taat pun tak apa kot, tak boleh. Allah kata wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Tapi mereka pemimpin, wa ulil amri minkum. Maknanya ada sana mungkin pemimpin dah buat salah, dah buat silap. Tapi nak abang hak betul, hak baik, kita wajib kena ikut. Dalam kes kita ni, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, pemimpin dah buat keputusan dah untuk kita.
untuk kemaslahatan umum. Nah, sebab tu kena taat pada pemimpin. Contoh tak taat kat pemimpin ni, tuan-tuan tengok serangan kedua, gelombang kedua di negeri Kedah ni. Gelombang kedua yang menyerang negeri Kedah bermula di mana? Di Napuh. Kalau orang mula Sik dia kata Mapuh lah. Ya, saya orang Sik. Cuma duduk kat belah ni lama kahwin orang kat belah ni duduk kat belah Penang. Mula kat belah Napuh. Kan? Pasal apa? Pasal tak patuh, pasal tak ikut perintah ulil amri. No, pakai gelang pink ayah-ayah. Orang tak kira dah puluk dekat ke apa dah. Orang kira gelang ni, gelang pink, gelang putih ni. Kalau lah ni kawasan PKPD, no kota Stang. Alhamdulillah Sungai Petani dah habis dah. No kota Stang no tuan-tuan. No, luah tu. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia kena pakai gelang. Gelang putih, gelang pink. Ada dua gelang tu ketua keluarga lah. Boleh keluar beli barang. Keluar beli barang aja tuan-tuan. Tak boleh nak keluar pergi merata. Nah, punca dia jadi macam ni pasal hak tadi ni hak tak patuh pada ulil amri. Dia pakai gelang pink mau pergi duduk di kedai makan dia relax. Walaupun dia tak buat apa, dia pergi duduk di situ tuan-tuan. Dia mai gelombang yang kedua, Masya Allah, yang lagi hebat tuan-tuan sekalian. Sampai hari ni negeri Kedah ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Pasal tu ustaz orang dia kata pasal apa masjid ni kena duduk semayang jarak-jarak lagi, pi pasar raya tak payah jarak-jarak pun. Tuan-tuan, fitnah untuk agama lagi hebat. Kalau dia kena positif tu kat pasar raya, orang tak kecoh tuan-tuan. Tapi kalaulah kena kat masjid Abdul Rahman Putra ni tuan-tuan, kecoh. Lebih-lebih lagi orang bukan Islam tuan-tuan sekalian. Nah, sebab tu kita jaga sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kata tak takut tuan-tuan. Nak kata tak bimbang ni. Saya sendiri pun bimbang tuan-tuan dulu. Lama mana ni kita tak boleh nak pergi masjid ni. Lama mana tak boleh nak pergi solat jemaah ni tuan-tuan. Pasal apa bimbang? Pasal takut jadi satu kebiasaan. Kita dah biasa dah solat di rumah. No, kita dah biasa dah duduk di rumah tuan-tuan. Jadi bila dah jadi satu kebiasaan, dah jadi tak apa dah ustaz, tak main masjid pun tak apa dah. Tu bahaya tu. Sebab tu ada setengah-setengah tempat hari ni bila dah mula kuliah maghrib, dia tak seramai sebelum daripada PKP. Nah, sebelum PKP ramai tuan-tuan. Lepas PKP ni kita duk ingat lagi ramai. Pasal apa? Pasal sebelum ni ada tembak tu sakan sangat. Kan? Ada tembak dalam FB, ada tembak dalam WhatsApp group tu sakan sangat tuan-tuan. Tapi itulah ujian Allah bagi kepada kita. Bila mana pintu masjid sudah mula dibuka, bila mana pintu kuliah sudah mula dibuka, pintu solat Jumaat sudah mula dibuka, tuan-tuan, kita harapkan limpahan manusia yang datang. Tetapi sayang kerana di sana ada di kalangan mereka yang mungkin di awal-awal dulu semangat tuan-tuan, duk hantam dan sebagainya, tapi hari ini pintu hati mereka belum terbuka. Tak terbuka untuk mai. Walaupun pintu masjid dah buka dah, tapi pintu hati mereka belum terbuka untuk mai. Ni nikmat ni tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, adik-adik abang sekalian, nikmat besar ni kita boleh duduk dalam masjid ni. Duduk dalam masjid ni, niat i'tikaf, lena Allah bagi pahala. Sebab tu duduk ni dengan duduk saja, niat i'tikaf saya siap dah. Jangan mai-mai terus duduk dah. Solat sunat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Baru duduk, nak duduk baru duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tempat yang Allah muliakan, kata Nabi. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, kata Nabi. Tempat yang Allah paling suka. Nah, Allah paling sayang tempat ni, kata Nabi, apa dia? Masjid tuan-tuan. Wa abghadu, tempat yang Allah benci, kata Nabi. Wa abghadu ilallahi, Allah paling benci tempat ni, apa dia? Pasar-pasar, kata Nabi. Bukan makna tak boleh pergi pasar tuan-tuan, ayah-ayah, adik-adik sekalian. Tapi beza dua tempat ni. Pasar hari ni ayah-ayah sekalian, time ramai time maghrib mah. Pasar hari ni kita tengok sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, ramai orang dedah aurat. Pasar kita tengok ada orang peniaga yang dia tipu dalam timbangan dia. Pasar kita tengok ada peniaga, dia Islam tapi masa waktu dia tak semayang. Ni pasar ni. Kalau pasar tak ada ciri-ciri macam ni tuan-tuan sekalian, alhamdulillah dia tak jadi tempat yang Allah benci. Nah, tapi kita kata apa? Majority, bukan keseluruhan tak, majority keadaan macam tu. Tuan-tuan, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Nah, itu pertama. Allah timpakan musibah ni kepada kita sebab tajuk kita hari ni ujian dan musibah. Kan? Yang pertamanya boleh jadi hukuman Allah ke atas kita. Nah, Allah nak tarik kita, Allah nak sedarkan kita tanda Allah masih sayang kepada kita. Sebelum kita pindah duduk sebelah tu tuan-tuan. Tu sebelah tu. Kan? Apa dia? Tu alam barzakh. Kan? Alam barzakh. Kadang-kadang main parking kat depan tu nampak dah tanah kubur tu. Jangan lupa bagi salam. Duk tengok dah ni, duk tengok dah berita peringatan tazkirah kematian, duk tengok dah. Tapi hari ni kita duk dalam ni lagi. Nah, masih ada ruang, masih ada peluang untuk kita berubah, bertaubat sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke sana. Ni Allah bagi teguran. Teguran dengan penyakit, teguran dengan manusia yang menegur kita dan sebagainya, sebelum datangnya satu teguran yang tidak ada lagi ruang dan peluang untuk kita tuan-tuan berubah, iaitulah Allah hantar mai malakul maut. Allah hantar mai Azrail kepada kita tuan-tuan, walaupun minta ke Allah, ya Allah balikkan aku ke dunia. Qala rabbirji'un, wahai Tuhan hantar aku balik, kembalikan aku ke dunia. Maknanya apa? Duk minta nak balik main dunia ni. Nak abang kata menyesal ni. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Pasal apa nak balik dunia? Allah ba'da. Pasal apa nak balik main dunia? La'alli kata dia, aku nak balik dunia pasal aku nak buat amal soleh. Ni nak duduk dalam masjid ni, nak baca Quran ni, nak main majlis ilmu ni, nak puasa, nak sedekah, maknanya nak buat amal-amal soleh ni. Fima taraktu, dulu aku tinggal, dulu aku tak buat. Orang suruh semayang, nanti dululah. Orang ajak main majlis ilmu, dia kata apa, tunggu pencin lah ustaz. Dah pencin dah tuan-tuan, tak main juga. Dia bagi alasan pula, dia kata ustaz kan tak mau main majlis ilmu ni, malam-malam ni mata tak pernah nak nampak pula dah. Alasan. Sebab tu Nabi dah sebut tentang umur ni kepada kita tuan-tuan sekalian. Nah, dia kata mata tak nampak lah ustaz malam-malam. Satu, bukan tak mau main ustaz majlis ilmu ni, tapi ustaz dia suka meleret pukul 9 tak berhenti lagi. Dia pun tak kepala ustaz pula dah. Tanda dia betul semua. Nah, bukan tak mau main ustaz majlis ilmu ni, tu imam lah kalau dia semayang jemaah baca panjang. Bila orang ajak main semayang jemaah baca pendek, dia kata tu imam tak hafal surah panjang. Bila baca panjang, dia kata tu imam duk syok sendiri pula baca panjang. Semua tak kena. Dia tahu umur pun dah meningkat dah ustaz, tak boleh berdiri lama, dia jadi ketak bala lutut nah. Pula dah. Nah, duk cari alasan, duk bagi alasan. Kata Nabi, Allah tak terima dah alasan ni. Alasan hak kita duk bagi ni, dulu duk tangguh lah sampai dah peringkat umur tu, kita duk tangguh lagi sampai 60, 70 kata Nabi, duk tangguh, duk bagi alasan lagi. Allah tak terima dah alasan tu. Nah, sebaliknya janganlah cari alasan untuk tak main, tapi carilah alasan untuk membolehkan kita main. Macam mana nak main ni? Hujan, buat keluarlah kereta. Kereta 3-4 biji di rumah tuan-tuan, dia boleh abang hujan. Nah, contoh, nanti Allah tanya tu, kereta kita beli 3-4 biji tu pernah bawa main tak masjid tu, apa ni, Masjid Abdul Rahman Putra ni? Nah, dah bawa pi kat pasar raya dah bawa pi jalan rumah adik-beradik sebab tu orang kata tuan-tuan, nah, tangga hak paling payah orang nak daki, tangga hak paling payah orang nak naik, orang nak pijak ni, no? Tangga apa? Tangga masjid. No, tuan-tuan tengok tangga masjid. Masjid tuan ada tangga kan? Tuan-tuan bilang nak tangga tu tak sampai 10 kan? Tak sampai 10 anak tangga, tapi nak pijak anak tangga tu payah. Bukit Tok Kun orang boleh naik. Tuan-tuan nampak Bukit Tok Kun tu orang boleh naik. Kan? Kayu basikal pun lepas tuan-tuan. Berapa puluh kilometer dah kayu basikal lepas, tapi nak bawa diri nak main masjid ni berat, mujahadah kena tinggi. Itu yang kata nak syurga tu. Nah, perlukan kepada pengorbanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.